Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 3 Oktober 2022. Desas-desus mengenai pembubaran Parlimen mendapat tumpuan hari ini selepas timbul dakwaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi meminta perkenan tuanku bagi membubarkan Dewan Rakyat dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, Istana Negara menafikan kabar angin itu dan mengesahkan tiada permintaan setakat ini daripada pihak Perdana Menteri bagi mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini, tular dakwaan Ismail Sabri akan diiringi oleh Datuk Seri Ahmad Maslan yang mewakili Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke Istana Negara bagi memohon perkenan tuanku untuk membubarkan Parlimen sekaligus membuka jalan kepada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Sementara itu, hari ini Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat bagi membincangkan pelan PRU15 bersama agensi berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Pejabat Peguam Negara dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Ura-ura mengenai tarikh PRU tidak menjejaskan bajet 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob percaya bajet 2023 yang akan dibentangkan Jumaat ini akan diterima baik oleh rakyat. Beliau menjelaskan jika bajet ini tidak dipersetujui oleh pembangkang, maka ini memberi isyarat bahawa mereka menolak peruntukan yang ingin disalurkan kerajaan demi kepentingan rakyat. Katanya, bajet 2023 akan mendapat sokongan ahli parlimen termasuk pembangkang untuk diluluskan walaupun terdapat dakwaan kononnya bajet tersebut dianggap gula-gula sebelum pilihan raya. Ismail Sabri menegaskan kerajaan terbuka dan sedia menerima pelbagai pandangan daripada pihak pembangkang berkaitan bajet 2023. Bajet 2023 akan dibentangkan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz di Parlimen pada Jumaat 7 Oktober ini. Peruntukan bajet 2023 yang bakal dibentangkan 7 Oktober nanti dijangka lebih tinggi sehingga mencecah 350 bilion ringgit berbanding 332.1 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk tahun 2022. Jumlah peruntukan itu akan menjadikan bajet 2023 sebagai belanjawan paling besar dalam sejarah negara. Pensyarah kanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat pemberian subsidi kepada rakyat dan peniaga akan menjadi tumpuan kerajaan dalam bajet kali ini. Tambah beliau lagi, kesemua sektor dijangka akan diberi keutamaan, namun sektor pendidikan akan kekal menerima peruntukan terbesar diikuti sektor kesihatan. PAS akan membuat keputusan muktamad sama ada memilih UMNO atau PN dan bersatu hujung minggu ini. Setiausaha Agungnya, Taqiyuddin Hassan berkata, PAS akan membuat kajian secara mendalam berkaitan keterbukaan UMNO dalam usaha memulihkan agenda penyatuan ummah selepas pertemuan Presiden kedua-dua parti itu. Tambah beliau lagi, PAS turut mengambil kira aspek maslahah yang lebih besar serta mudarat yang paling ringan berhubung kerjasama tersebut. UMNO sebelum ini meletakkan 3 syarat untuk PAS kembali menjadi rakan dengan UMNO, termasuk memutuskan semua hubungan dengan PN dan bersatu jika benar-benar ikhlas mahu bekerjasama dalam muafakat nasional. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Selepas 3 minggu didakwa dilarikan 3 lelaki sebelum ditemukan polis,
Ejen jualan barangan kosmetik dikenali sebagai Azi kini sudah kembali ke kediamannya bersama keluarga. Dia dipercayai tiba di rumahnya di Kampung Semat Jal, Tumpat dari Kuala Lumpur pada 2.50 petang tadi, diiringi oleh Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun bersama pegawai dan anggota. Azi atau nama sebenarnya Ros Nazirah Muhammad Naim disambut dengan tangisan kesyukuran daripada seluruh ahli keluarga termasuklah kedua ibu bapanya iaitu Muhammad Naim Awang 70 tahun dan Zahasnah Muhammad Zain 61 tahun bersama anak, adik-beradik serta sanak saudara. Menerusi laporan, wanita berusia 36 tahun itu masih trauma selain turut diberikan kaunseling dalam menghilangkan kesan negatif selepas kejadian tersebut. Rumah Azi terus menjadi tumpuan, namun keluarganya mengelak untuk ditemu bual dan enggan membuka pintu pagar selain menampal notis larangan ke atas petugas media menghampiri premis berkenaan. Penganjur konsert berdekatan Masjid Zahir akan dipanggil untuk siasatan. Pengerusi Jawatan Kuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Najmi Ahmad berkata, pihaknya kesal dengan apa yang berlaku dan telah mengarahkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah melakukan siasatan. Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, pihaknya akan memanggil semua yang terlibat termasuk penganjur konsert berkenaan. Tambahnya, walaupun permit untuk program ini dikeluarkan pihak berkuasa tempatan, namun pengisian yang tidak terkawal menyebabkan kekecohan dalam media sosial. Sementara itu, penularan rakaman video konsert berkenaan yang memaparkan aksi penonton melompat dan menari mengundang rasa kurang senang orang ramai, khususnya penduduk beragama Islam, memandangkan diadakan tidak jauh dari Masjid Zahir. Sebuah bandar di New South Wales, Australia menganjurkan acara penggalian fosil dinosaur bagi membabitkan penduduk tempatan. Sukarelawan yang menyertai acara terbabit menghabiskan masa berhari-hari sebelum menjumpai serpihan tulang yang dipercayai rangka dinosaur. Bagaimanapun, jika ada sebarang penemuan istimewa seperti serpihan tulang atau gigi dinosaur, pihak Australian Opal Centre akan menyimpannya bagi tujuan penyelidikan. Namun, pengalaman itu memberikan keunikan kepada pelajar dan anak muda yang tidak hanya mengetahui sejarah arkeologi menerusi buku teks di dalam bilik sejarah. Sebaliknya, dapat turun sendiri ke lapangan untuk menyelami. Ribuan penduduk di Bandar United Kingdom sepakat mengadakan protes secara besar-besaran bagi membantah kenaikan tarif elektrik dan gas yang membebankan kos sara hidup penduduk dalam tempoh 40 tahun. Orang ramai turut turun ke jalanan di beberapa bandar utama termasuk Birmingham, Glasgow dan Belfast sambil melaungkan slogan "Cukup-cukuplah" ketika kenaikan tarif elektrik dikuatkuasakan menyebabkan kehidupan penduduk semakin tertekan. Harga gas dan elektrik domestik meningkat sebanyak 80% berbanding musim sejuk tahun lalu, walaupun kos itu ditampung sebahagiannya oleh kerajaan. Protes itu diadakan bagi menolak belanjawan mini oleh kerajaan baru-baru ini yang merangkumi pemotongan cukai sebanyak 45 bilion pound. Tunjuk perasaan di London menyebabkan jambatan Westminster sesak apabila orang ramai memenuhi jalan raya sambil melaungkan slogan alam sekitar dan membawa sepanduk kapitalisme adalah musuh bumi. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan.
Perjanjian dua hala untuk menggunakan mata wang tempatan antara negara dagangan boleh dilakukan bagi mengurangkan impak pengukuhan dolar Amerika Syarikat yang digunakan sebagai mata wang antarabangsa. Profesor Ekonomi Sunway University, Dr. Yeh Kim Leng berkata perkara tersebut boleh dilakukan untuk kontrak jangka panjang yang dapat memanfaatkan kedua-dua negara rakan dagangan daripada impak ketidakstabilan dolar AS yang dilihat semakin mengukuh dengan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Ujarnya, pertukaran ringgit berbanding mata wang utama yang lain tidaklah begitu berbeza kerana mata wang lain turut jatuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Menurutnya, sebanyak 80% daripada dagangan dikuasai oleh dolar Amerika Syarikat kerana kebanyakan pedagang mengeluarkan invoice dalam mata wang tersebut sebagai mata wang pembayaran. Jelasnya, kekangan yang dihadapi adalah sama ada pengeksport dan pengimport boleh berunding dengan pembekal mereka untuk menukar wang tempatan masing-masing. Pengembalian semula penarafan penilaian keselamatan penerbangan antarabangsa kategori 1 kepada Malaysia mengukuhkan kedudukan negara ini sebagai hub penerbangan sekaligus meningkatkan ketersambungan rangkaiannya. Penarafan yang diberi pentadbiran penerbangan persekutuan FAA Amerika Syarikat itu merupakan satu kejayaan negara dan wajar dipuji kerana segala usaha digerakkan sewaktu industri berkenaan berdepan impak pandemik COVID-19. Pengarah Urusan Malaysia Airports, Datuk Iskandar Mizal Mahmud berkata, penghargaan perlu diberikan kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia yang berusaha mengembalikan penarafan tersebut. Katanya, pengembalian semula penarafan itu akan meningkatkan keyakinan global terhadap kualiti perkhidmatan navigasi udara selain membantu pemasaran Malaysia Airports Holdings Berhad untuk menarik lebih banyak syarikat penerbangan beroperasi di Malaysia. Beralih ke berita sukan. Manchester City berjaya mendiamkan jiran mereka, Manchester United, apabila membelasah pasukan Red Devils 6-3 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad malam tadi. City tidak menunggu lama apabila Phil Foden menyempurnakan hantaran Bernardo Silva dan meledak gol pertama seawal minit ke-8. Penyokong Manchester United bertambah derita apabila City menamatkan aksi babak pertama dengan jaringan 4-0. Bersambung pada babak kedua, United cuba bangkit dengan berjaya meledak 3 gol, namun City memberi tamparan hebat kepada anak buah Erik ten Hag dengan melakar kemenangan 6-3 dalam perlawanan derby itu. Kemenangan ini menyaksikan City terus kekal di tangga kedua Liga dengan 20 mata sekaligus hanya dibezakan dengan 1 mata sahaja dengan pendahulu Arsenal, manakala United terpaksa akur untuk berada di tangga ke-6 Liga dengan 12 mata. Malaysia mengambil iktibar insiden rusuhan penyokong bola sepak di Stadium Kanjuruhan Malang di Indonesia yang mengorbankan 182 nyawa. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, sebagai negara jiran, Malaysia turut berduka cita dengan tragedi itu dan berharap ia tidak berlaku di Malaysia mahupun di negara lain. Selain turut merakamkan ucapan takziah kepada kerajaan Indonesia dan seluruh rakyatnya, Ahmad Faizal memberitahu beliau akan berhubung dengan rakan sejawatannya di sana sekiranya ada apa-apa bantuan yang boleh disumbangkan. Insiden yang menggemparkan sejarah bola sepak dunia itu berlaku ketika kekecohan melibatkan penyokong kelab Arema FC tewas 3-2 kepada Persebaya Surabaya beberapa hari lepas. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 4 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.